Baik. Rosmah Mansor telah dihadapkan dengan 3 pertuduhan seperti yang dirumuskan tadi, iaitu yang pertama meminta suapan sebanyak 187.5 juta yang dikatakan adalah bersamaan dengan 15% nilai projek berkenaan. Dan selepas daripada itu, pertuduhan keduanya adalah memperolehi ringgit Malaysia tunai 5 juta ringgit daripada projek yang sama. Dan yang ketiga adalah menerima 1.5 juta ringgit daripada projek yang sama. So, dalam erti kata lain, dia dituduh meminta 187.5 juta dan dia telah terima kononnya 6.5 juta daripada permintaan itu. Ini pun rakyat salah faham sedikit. Baik. Ramai yang saya lihat dalam Facebook dan WhatsApp mengatakan sampai 187.5 juta diambil Rosmah Mansor. Tidak. Pertuduhan tidak mengatakan Rosmah Mansor mengambil atau telah terima 187.5. Dia minta tapi dia baru terima 6.5 juta. So, itu adalah pertuduhan, tetapi di bawah undang-undang apabila seorang dituduh meminta maupun menerima, itu adalah di bawah Seksyen 16 huruf kecil A, huruf besar A Akta SPRM. Hukumannya adalah di bawah Seksyen 24. Setiap pertuduhan diberi hukuman secara berasingan. Tapi maksima hukuman seperti yang pernah kita bincang untuk Seksyen 16 ni, seperti dinyatakan Seksyen 24, penjaranya tidak lebih 20 tahun. Baik. Dan bersama dengannya mesti dikenakan denda yang hendaklah nilainya sama ada RM10,000 ataupun 5 kali ganda pertuduhan tersebut. Baik. So, di sini apabila kita ambil 187.5 yang pertuduhan pertama dan yang kedua 5 juta dan 1.5 juta tentang penjara ni, mahkamah telah hukumkan setiap satu pertuduhan tu 10 tahun. Tapi seperti mana dalam kes Najib Razak dan dibenarkan di bawah undang-undang, kerana ketiga-tiga pertuduhan ini adalah berkaitan dengan isu yang sama. Baik. Projek Cepak yang bernilai 12.5 bilion ringgit tersebut. Jadi hukuman yang dikenakan adalah serentak. Baik. Jadi apabila Rosmah Mansor masuk ke dalam penjara, jika dia tak berjaya dalam rayuan dan sebagainya, maka ketiga-tiga hukuman ini berjalan bersama. Dan setelah ditolak tempoh cuti dan sebagainya yang wajib ditolak daripada penjara tersebut, dan kalau ada kelakuan baik dan sebagainya, maka dia akan keluar mungkin 7 tahun lebih, 8 tahun. Bukannya 27 tahun, 28 tahun. Baik. Sebab serentak. Tentang denda pula, yang 187.5 juta yang diminta tu, walaupun tidak diterima, undang-undang mengatakan perlu dihukum 5 kali ganda. Okey, baik. Itu bukan pilihan mahkamah. Mahkamah tak boleh kata sebab dia tak terima maka saya kurangkan. Sebab soalannya bukan apa yang diterima, itu ada pertuduhan lain. Apa yang diminta 187.5 darablah dengan 5. Dan bila dicampur jumlah tersebut dengan 5 juta darab 5 dan 1.5 juta darab 5, maka kita akan dapatlah calculation dia, pengiraannya, ilmu hisabnya 970 juta. Itu terdapat dalam penghakiman alasan penghakiman ringkas yang Arif Zaini. Untuk maklumat para penuntut, yang Arif Hakim Zaini telah pun juga mengeluarkan ringkasan penghakiman dia yang berjumlah 116 muka surat. Semuanya adalah 260 perenggan, dan di hujung di situ ada dinyatakan pengiraan mengikut peruntukan tersebut. Jadi dia diperintahkan untuk menjalani hukuman denda sebanyak 970 juta. Persoalannya yang ramai perlu tahu juga, macam mana kalau tak dapat nak bayar 970 juta. Di sini pun seperti mana dengan Najib Razak, di sini pun mahkamah telah perintahkan setiap pertuduhan denda tu kalau tidak dapat bayar, maka ditambah lagi 10 tahun penjara masing-masing dan juga berjalan serentak. Baik. So secara logiknya, jikalah ni beranggapan Rosmah Mansor gagal dalam rayuan beliau sampai terakhir, maka hukumannya akan dijalankan 10 tahun penjara, dan kalau dia tak bayar jumlah 970 tu campur lagi 10 tahun. So di situ menjadi 20 tahun. Baik. Dengan pengurangan
cuti dan kelakuan baik jika ada. So itu yang kita boleh bayangkan jika kita sendiri masih wujud lagi untuk tempoh tersebut. Jadi kita boleh tahu perkiraan dia. Tapi pada masa yang sama, jika saya boleh lebarkan sedikit, pada masa yang sama berkaitan dengan hukuman denda ni, saya percaya pada masa Parlimen menggubal jumlah hukuman di bawah Seksyen 24, tidak ada mana-mana ahli Dewan Rakyat yang boleh bayangkan bahawa boleh ada permintaan ataupun pengambilan sebanyak berjuta-juta ringgit, beratus juta ringgit. Sebab itu diletakkan 5 kali value. Kalau mereka dengan mengambil kira perkara ini sudah berlaku selepas keputusan 1 September, saya percaya mungkin ada keperluan untuk Dewan Rakyat, bila ada peluang nanti selain daripada perkara-perkara yang lebih mustahak yang perlu dibentang di Dewan Rakyat, mungkin perlu ada pindaan kepada jumlah tersebut. Sebab kadang-kadang ia sampai tak masuk akal. Kalau 970 juta adalah hampir 1 bilion. 1 bilion tunai. Tidak mungkin. Mana-mana orang paling kaya pun biasanya jumlah berbilion-bilion itu bukan dalam nilai tunai, adalah dalam pegangan saham, pegangan aset dan sebagainya, yang tidak mungkin boleh dicairkan sekalipun. So itu satu perkara yang boleh difikirkan, diselidik dan diteliti oleh pihak Dewan Rakyat, sebab mereka lah yang menggubal undang-undang. Pada masa itu mungkin tak dapat bayangkan ada orang nak ambil sampai beratus juta supaya hukumannya hampir dekat 1 bilion pula. Itu yang pertama. Yang keduanya perlu juga diteliti adalah apabila hukuman itu adalah satu rangkaian, minta 187.5, yang dapat diambil tu adalah cuma 6.5. Tapi 6.5 ni adalah sebahagian daripada yang diminta. Jadi dalam keadaan itu perlukah ada 5 kali untuk 187.5 dan 5 kali untuk yang diterima? Sebab yang diterima itu adalah sebahagian daripada diminta. Ini persoalan perundangan. Dan untuk ini hakim tidak ada pilihan. Sebab sekarang ini dari sudut undang-undang yang ada, Seksyen 24, hakim tak boleh pakai formula tadi yang saya cakap. Sebab undang-undang tak benarkan dia mengubah hukuman ikut selera dia bila telah ditetapkan oleh Parlimen. So dia betul. Tapi apa yang saya maksudkan, mungkin sudah tiba masanya kalau ada peruntukan-peruntukan rasuah lain di mana dituduh meminta contohnya 20 juta dapat 3 juta, dan alhamdulillah baru 3 juta dah dapat tangkap, dah dapat kesan rasuah tersebut, dan 17 juta tak hilang. Tapi yang 3 juta tu adalah sebahagian daripada minta. Jadi mungkin pindaan perlu dibuat dalam keadaan jumlah itu yang diambil sahaja. Jumlah yang diminta 5 kali 20 saja. Tapi janganlah bagi hukuman yang sama kepada yang dapat. You follow what I mean? Sebab minta tu pun dah jenayah. So minta tu dah 20, darab 5 100 juta. Tapi yang dapat 3 juta tu adalah sebahagian daripada. Ini adalah isu-isu perundangan yang saya cuma nak lebarkan di sini. Sebab perkara ini telah ditanya oleh beberapa pihak kepada saya, sama ada pemberita ataupun rakan-rakan guaman, dan dalam perbincangan tu saya sentuh mungkin perkara ini boleh diteliti oleh pihak Dewan Rakyat yang akan datang. Sebab Dewan Rakyat yang ada sekarang ni pun sibuk dengan pelbagai urusan lain selain daripada pembubaran Parlimen tidak lama lagi. Wallahualam, kan? Itu topik lain. So itu adalah secara rumusan. Pokoknya di sini akhir sekali berkaitan hukuman, kita juga kena tekankan supaya rakyat faham bahawa mahkamah telah perintahkan penggantungan hukuman, iaitu kedua-duanya, gantung penjara, penggantungan hukuman penjara tidak menjadi isu. Sebab pembebasan seseorang adalah amat dihormati dan dipelihara oleh perlembagaan. Jadi selagi dia belum didapati betul-betul bersalah, sekarang memang dah bersalah, tapi belum dilupuskan segala proses rayuan dia, mahkamah jarang-jarang hendak masukkan orang dalam penjara. So dia bagi keluar. Kadang-kadang dia akan naikkan termasyarat. Kalau jaminan tu 1 juta, dia boleh naikkan. Sebab dah kalah first round, naikkan jadi 2 juta. Dan dalam kes Rosmah tidak dinaikkan. So penjara tidak jadi isu. Macam juga Najib hari itu tidak menjadi isu. Tapi berkaitan dengan penggantungan denda, itu menjadi isu. Sebab dari sudut perundangannya, tidak ada keadaan di mana denda digantung sepenuhnya. Paling kuat sebelum ini, mahkamah benarkan pembayaran ansuran.
Ya, kita faham 970 juta adalah hampir mustahil untuk kita ada untuk bayar. So tak mungkin pun kalau diberi dia 10 tahun sekali bayar ansuran pun boleh bayar 970 juta. Sebab kalau pesalah tu ada duit tu pun tak mungkin dia nak tunjuk kata dia memang telah pun mengambil duit tu secara salah. So dia tidak akan boleh bayar 970 juta. Tetapi soalannya di sini bukan tentang keperluan untuk memerintahkan membayar sepenuh 970 juta. Yang saya hairan, menurut laporan media, pihak pendakwa raya pun tidak langsung membantah penggantungan atau meminta dikenakan syarat tambahan seperti mana yang kita bincang dalam kes Najib Razak. Tidak ada terma syarat tambahan, contohnya bayarlah ansuran sebulan mungkin RM250,000 sampai didengar rayuan. Katalah rayuan berjalan 6 bulan lagi atau setahun lagi sekalipun, 250,000 baru menjadi 3 juta dalam masa setahun. So, cukup masa untuk cari bayar setiap bulan 250,000. Sekurang-kurangnya denda ada dibayar. Itu tidak diminta oleh pihak pendakwa raya. Dan bila mahkamah tak perintahkan syarat-syarat tambahan, bukan salah mahkamah. Sebab apa? Sebab pendakwa raya tak minta. Ini saya kena tekankan. Bukan saya nak katakan pendakwa raya gagal melaksanakan tugas. Tidak. Sebab pendakwa raya telah berjaya melaksanakan tugas pembuktian kes. Itu tidak dinafikan. Nah, itu kita hulurkan ucap terima kasih dan tahniah bagi pihak sebagai mangsa rasuah. Tetapi kalau tidak dibantah, mahkamah tidak ada keperluan untuk mengenakan syarat. Dan yang keduanya, boleh juga diminta syarat tambahan seperti walaupun dia dibenarkan gantung denda, tapi sebab dia tak bayar denda, maka jadikanlah rumah kediaman tu seolah-olah seperti penjara, di mana dia tidak boleh keluar ikut suka hati. Tak boleh pergi majlis kenduri kahwin, majlis sosial, keluar rumah pun paling awal pukul 9 pagi contohnya, balik mestinya sebelum pukul 6 petang, seperti mana lebih kurang time masa-masa yang dibenarkan keluar sel atau lock up di dalam penjara dan masuk balik. Itu sepatutnya diminta sebagai syarat tambahan. Wallahualam apakah sebabnya mereka tak bantah, tapi saya percaya ini adalah perkara yang perlu dijawab oleh Tan Sri Idrus Harun sebagai peguam negara. Sebab walaupun ketua pendakwaan dilakukan oleh Gopal Sri Ram, tapi kesemua mereka berada di bawah teraju Idrus Harun. Jadi dia perlu keluarkan kenyataan. Dan juga pada masa yang sama, mereka masih mempunyai masa untuk menampilkan rayuan, rayuan terhadap pemberian pengantungan denda tanpa syarat. Okey. Jadi itu masih boleh dibuat sama ada sebagai rayuan berbeza maupun rayuan balas. Dan perkara ini telah saya nyatakan kepada pihak pemberita yang usulkan soalan tersebut. Ini adalah untuk rakyat faham. Baik. Sebab ramai akan tanya juga, dah dia pasti bersalah, denda 1 sen pun tak bayar. Ramai akan bandingkan pula dengan yang mana kena bayar denda 20,000 kena bayar pada hari itu. Yang kena bayar denda 500,000 kena bayar hari itu. Kadang-kadang mahkamah bagilah ansuran 2 bulan 250,000 250,000. So kenapa dalam kes ini tidak ada langsung ansuran? Ini untuk menjawab kerana pihak pendakwa raya tak minta. Dan kenapa mereka tak minta, itu kita kena tanya peguam negara menjawab. Dan macam mana nak perbaiki perkara ini jika telah tertinggal, buat rayuan. Masih ada masa untuk buat rayuan. Bercakap tentang